ini. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilillah fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mahabbah. Selamat tahun baru kepada semua yang hadir pada pagi ini dari tim pengurusan Gembanur Iman. Semoga kita terus istiqamah mengimarahkan majlis-majlis ilmu yang telah dianjurkan oleh Gembanur Iman. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, yang ingin menambahkan ilmu dan ilmu kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan kita, insya-Allah. Jadi salam mahabbah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet kita pada pagi ini bagi menyempurnakan kuliah subuh kita dengan memimpin bacaan Yasin, doa dan terjemahan hikam jawi. Yang berusaha Puan Hajah Rosniyati binti Mansur bersama dengan tim pengurusan Gembanur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pagi ini, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, para sahabat jannah yang terus mengimarahkan kuliah-kuliah yang kita anjurkan, terus istiqamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang diterima amalannya, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah subuh kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada tahun baru pada 1 hari bulan 1 2024 ini, Allah limpahkan kita dengan rahmat keberkatan, dan pada ketika ini kita juga dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahhab, kita terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Allah sembuhkanlah dengan rahmatnya. Hanya Allah yang maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Juminah binti Masrun, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satinah binti Sanib, Saimah Sanib, Nuzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita binti Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Omar, Faizal Ikmar Azami, Sharifah Siti Nur binti Said Mazin, pejuang-pejuang telisemia, Jasmine binti Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Sarina binti Sofia, Salamiah binti Hamadiyah, Jani binti Jamari, Aino Yusnita binti Muhammad Faid, Hajah Sirang binti Tubari, Hajah Masita binti Arsyad, Adi Amrul Wahid bin Ramin, Indun binti Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat,
Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Haja Maitah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firasha Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Muhammad Syaza Aqil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Nur Ain binti Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin bin Bakar, Sabuddin Muhammad Nur, Zaid bin Ahmad, Daduri bin Tumin, Halimah binti Datuk Kudus, Faizal Anwar bin Hamdan, Nukman Al-Mukarin bin Syahrul Nizam, Zara Safia Zahriuddin, Siti Nazira binti Abdul Aziz, Faridah Yahya, Muhammad Kausar bin Imran Hazimin, Muhammad Nufal bin Mustafa Kamal, Nur Helmi bin Alias, Nur Izwan bin Ridwan, Ilin Nuar Sumaya binti Ilin Aminin, Ashifa Medina, Muhammad Farid, Muhammad Hakim bin Harun Nizam, Siti Asa binti Sa'ad, Nurhana binti Muhammad Sa'id, Nur Anis Hayati binti Muhammad Yaakob bin Saleh, Marisa Mardiah binti Luqman Hakim, Mat Rasli bin Bulat dan seluruh nama yang tersenarai di Google Meet ini untuk mohon kesembuhan 197 orang. Dan juga kepada para jemaah yang hadir pada ketika ini juga untuk COVID tu dah sembuh insya-Allah, alhamdulillah. Dan kepada jemaah yang hadir pada pagi ini juga, sekiranya kita juga diuji dengan kesihatan yang kurang mengizinkan, sama-samalah sebab kita berada di halaqah ilmu, membaca kalamullah bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan kita juga diberi syifa yang sempurna insya-Allah. Dan seperti biasa, pihak Gemah Nur Iman tidak lupa merakamkan kepada para sahabat jannah sekalian yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Sana hilwah, barakallah fi umrik, kepada yang menyambutnya, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, sentiasa dan rahmat dan redha Allah, dan bahagia di samping keluarga tersayang. Seperti telah tadi diwar-warkan, pihak Gemah Nur Iman juga ingin merakamkan selamat tahun baru daripada tim Gemah Nur Iman pada pagi ini. Moga kita terus istiqamah untuk mengimarahkan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemah Nur Iman dengan infak-infak yang telah diberi oleh para dermawan dalam kumpulan ini, agar kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan kuliah kita pada pagi ini dengan sekali lagi mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elyin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin kita dengan bacaan Yasin, doa dan terusnya dengan pengajian dari kitab Hikam Jawi. Dengan segala bangga dan sukacitanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qaidina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa ba'd. Salam ceria, salam mahabbah. Kita sama-sama syukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rupanya hari ini kita masih lagi hayat di kandung badan, masih lagi boleh beri salam, masih lagi boleh tekan, masih boleh menonton, masih boleh mendengar, masih boleh berkomunikasi. Alhamdulillah, betul. Hari ini kita dapat bangun, dapat beristinja, bercebok, membersihkan diri, dapat buang air kecil, dapat buang air besar. Allah. Ini semua nikmat daripada Allah. Dapat teguk sikit air panas, dapat bersahur. Dapat bersahur. Dapat bersama dengan Ustaz Elvin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat bersama kita pada pagi ini. Tujuan kita tujuan yang baik. Kita memang nak bacakan surah Yasin. Kita dengar nama-nama yang disebutkan tadi. Nama anak saya pun ada.
Ini pun dalam urusan hospital juga, masih lagi dalam proses. Besok kena pergi hospital, lusa pergi hospital, hari Khamis pergi hospital, ada jadual dia. Macam itulah kita punya tugas-tugas kita dalam hidup ni. Sebenarnya kan, besar tau rahsia Allah, rahsia. Tadi saya dengar tadi ada apa sebut, GNI tak lupa merakamkan sanah, sanah helwa. Sangat keluar. Sanah helwa tu apa? Ha. Jangan Ustaz tak Happy tahu. birthday. Happy birthday, ya sialah. Dah kali ke berapa lah tu. Kalau dia tanya kek tu kata aku pun dah tak sanggup nak senyum kat engkau, dia kata. Tak apalah, okeylah. Okey, alhamdulillah, syukur dengan nikmat umur yang Allah beri. Tapi nak ceritanya tu, ada hikmah besar tau. Allah rahsiakan waktu saat kematian kita. Besar hikmah dia. Cuba tengok contoh saja. Ni contoh ajak kita berfikir. Pagi ni boleh tak berfikir ni? Ni sebelum tu saya nak tanya, sel-sel otak dah berhubung ke belum berhubung ni? InsyaAllah sangat berhubung Ustaz tahun baru segar. Okey, dah mula berhubung, senang. Bayangkan kita ada pengalaman kan, contohlah masing-masing lah, pengalaman masing-masing kan. Jumpa satu orang, kita ziarah, dia sakit, dengan statement dia, contoh saja, ni bayangan contohnya. Doktor kata, aku ni, umur aku lagi 2 bulan je. Doktor kata apa? Umur aku tinggal lagi 2 bulan je. Padahal kan hari jadi engkau punya hari lahir kan minggu depan. Tapi itulah doktor kata sakit aku ni, biasanya orang yang kena sakit dah tahap macam aku ni, biasanya umur dia 2 bulan je. Biasanya 2 bulan tu macam mana keadaan dia? Perasaan dia biasanya macam mana? Biasanya lah. Dah tak fokus birthday dah Ustaz. Dia dah tak terfikir birthday dia dah fikir 2 bulan tu lah. Ya mungkin kuasa Allah, tak mesti 2 bulan tu dia mesti meninggal. Tapi nak cerita dia, dan dia pun belum tahu, dan itu pun bukan pemberitahuan secara mutlak betul. Tapi nak cerita dia tu, nak belajar hikmah dia tu, yang cerita hikam kan. Hikam ni plural daripada perkataan hikmah. Hikmah maknanya ilmu, kebijaksanaan. Jadi bukan maknanya dia dah tahu dia mati bila, 2 bulan tu pun belum tentu juga. Tapi nak ceritanya tu, perasaan kita apabila kita diberitahu tentang benda tu betul tak betul tu cerita lain. Diberitahu tentang potensi kematian kita, maka keadaan kita tu, perasaan kita tu, jiwa kita tu ada sedikit terganggu. Saya tak kata mesti lebih buruk, mungkin jadi lebih baik, tapi dia akan ada sedikit perubahan. Tapi bagi orang yang seperti mana biasa, yang memang kita pun tak tahu ajal kita, maka kita perasaan kita tu seolah-olah macam kita tu esok hidup lagi. Baik. Antara dua keadaan, iaitu merasa ketakutan tentang satu tarikh yang bukan pun pemberitahuan dari Allah, hanya daripada makhluk berdasarkan kepada kajian, dapatan ataupun pengalaman sebelum ini yang disebut 2 bulan tu, antara pemberitahuan daripada ni, dengan langsung tak ada sesiapa yang mengingatkan dan memberitahu. Maknanya hidup dalam leka, dalam apa. Kita disuruh untuk berpilih tengah-tengah. Tidak perlu terlalu percaya kepada pemberitahuan daripada makhluk, kerana makhluk tak tahu umur kita, ajal kita berapa. Dan kita juga tak perlu untuk jadi orang yang terlalu leka ataupun alpa dengan umur yang Allah pinjamkan pada kita. Sebelah sini pun tak perlu, sebelah sini pun tak perlu. Tapi kita perlu ambil jalan tengah. Setiap kali ulang tahun kelahiran, kita merasakan syukur kepada Allah. Setiap kali kita diberikan peluang hidup, kita nyatakan pada hati kita bahawa ini bukan soal peluang hidup, tapi peluang menambah kebaikan dan memperbaiki taubat. Kita punya fikir gitu. Dia bukan soal dapat hidup saja, tapi rupanya peluang buat kebaikan. Peluang untuk mensedikitkan kejahatan dan keburukan. Sebab kita mengingatkan diri kita bahawa mati datang pada bila-bila masa. Kita guna istilah pada bila-bila masa dari sudut kita.
kerana kita tidak mengetahui. Tapi di sisi Allah, mati untuk kita tu kan pasti, sudah ada dia punya ketentuan bila kan. Jadi kita sebut pada bila-bila masa tu kerana sandarkan pada kita yang tak mengetahui. Jadi kita sebutlah pada bila-bila masa. Kerana tugas kita kat situ. Tidak terlalu percaya pada anggaran, ramalan, jangkaan, tekaan ataupun apa sahaja daripada siapa-siapa, sederhana saja. Pada masa yang sama tidak juga menjadi orang yang lalai ataupun alpa leka seolah-olah macam kita ni dijamin hidup sampai bila-bila. Hanya tahu besok nak celik, besok nak buat, besok nak buat, tahu besok nak buat apa saja. Tapi dia tak fikir andainya mati pada saat ini apa yang terbaik yang boleh dia lakukan. Jadi macam itulah keadaan kita. Hari ini macam tu, besok pun fikir macam tu, tambah kebaikan, tambah kebaikan, berterusan sampai Abang Jamil, sampai Abang Jamil pula. Abang Jamil gimana pula cerita ni? Maknanya berterusan lah gitu. Baik. Jadi kita syukurlah pada Allah pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis yang baik. Dan saya doakanlah mudah-mudahan. Amin, betul. Saya doakan mudah-mudahan siapa yang memang ada memperingati ulang tahun kelahiran, umurnya berkah insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, keafiatan, dan jangan lupalah bahawa kita punya tujuan yang asal kita, jangan kita biarkan Gema Nur Iman ni berjalan rutin begitu saja, tapi kita kena buat satu langkah proaktif. Macam mana cara kita nak mengajak kawan-kawan dan apa kita sebut, kenalan-kenalan yang lain untuk bersama. Apa strategi berikutnya sebab dah berlalu ni, dan masing-masing pun juga mungkin meniti umur pada masa yang sama dengan kualiti kesihatan yang telah berubah. Jadi kita perlu ada kesinambungan. Kesinambungan tu mudah-mudahan jadi jariah untuk orang yang akan pergi meninggalkan kita, termasuk kalau kita meninggalkan JNI ni. Apa strateginya lah, maknanya pendekatan kita. Maknanya ada tak golongan yang kumpulan ataupun pasukan siapa ke untuk kita dekati, dan kemudian kita ikut sertakan dia dalam program Gema Nur Iman sebagai contoh. Carilah kumpulan mana ke yang boleh yang kita tengok sesuai dengan konsep Gema Nur Iman dan sebagainya. Mudah-mudahan ada cadangan-cadangan supaya luaskan lagi. Sebab jariah orang yang beri infak yang sebagainya, kita nak dia lebih luas lagi. Mudah-mudahan lah. Itu usaha kita lah. Kita jadi jambatan kepada hal-hal yang sedemikian insya-Allah. Baik. Dalam menyempurnakan hasrat dan niat-niat yang baik pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Yasin. Kita memohon kepada Allah dengan keberkatan surah yang disebutkan di dalam hadis dengan gelaran Qalbul Quran, iaitu jantung Al-Quran. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan berkah bacaan surah Yasin, Allah permudahkan banyak urusan-urusan kita dalam apa yang ingin kita laksanakan. Sejauh mana urusan tersebut boleh membawa kita kepada mendekatkan diri kepada Allah dan membawa kita kepada menjadi orang yang lebih tertib, yang lebih kita sebut yang lebih santun dalam urusan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا
إنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkatan waktu duha, dengan keberkatan surah Yasin, dengan keberkatan majelis ilmu. Kami mohon kepadamu ya Allah agar orang-orang yang kami niatkan, orang-orang yang kami doakan, orang-orang yang kami sentiasa berada dalam ingatan agar mereka diberikan keafiatan, kesehatan, kesembuhan, kembali dalam keadaan yang baik, kembali berada dalam keadaan yang selesa, kembali berada dalam keadaan yang memungkinkan mereka dan mempermudahkan mereka untuk mengamalkan dan mengerjakan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu kepadamu ya Allah. Sakit itu adalah makhlukmu, sihat juga adalah makhlukmu. Engkau berikan kepada sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau mengambil semula daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Ya Allah, Engkau berhak melakukan apa saja ke atas makhlukmu. Kami percaya bahawa sakit itu adalah ketentuanmu. Sihat juga adalah ketentuanmu. Sakit itu adalah kurniaanmu. Sihat juga adalah kurniaanmu. Setiap sihat ataupun sakit merupakan ujian yang Engkau berikan ke atas hamba-Mu untuk Engkau uji mereka sejauh mana mereka menghadapi nikmat sakit tersebut dan menghadapi nikmat kesihatan tersebut. Kami mohon kepadamu ya Allah, sekalipun engkau berhak melakukan apa saja dan kami berkeyakinan atas perkara tersebut. Namun sebagai hamba-Mu, kami merayu dan memohon dengan segala bentuk kekangan, dengan segala bentuk ujian, dengan segala bentuk cabaran yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang kami doakan ini. Kami mohon agar mereka dipermudahkan urusan mereka, urusan rawatan, urusan penyembuhan.
dipermudahkan urusan ibadah mereka, dipermudahkan untuk urusan kehidupan harian mereka, dan cekalkanlah hati mereka, tabahkanlah jiwa mereka, kuatkanlah azam mereka, tinggikanlah tawakal mereka, tinggikanlah dan peliharakanlah iman dan takwa mereka kepadamu ya Allah dalam menghadapi segala bentuk ujian hidup. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syafakumullah, syifaan ajila. Mudah-mudahan semua sekali diberi sihat afiat. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad dah nampak masuk. Oh, Maaf. baik. Parking Dengan- kereta elok-elok. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allahu Akbar. Kita syukur pada Allah. Hari ini diberi peluang untuk sambung di muka surat 24, betul? Di muka surat 24. Kita ambil bahagian, betul kita ambil bahagian tengah-tengah tu. Kita ambil bahagian tengah-tengah sikit lah. Dan kata orang Dan kata orang kita ambil sikit atas sikit saja. Dan kata Ka'ab radhiyallahu anhu, kita ambil naik sikit. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, barang siapa menghendaki bahawa sampai kepada kemuliaan akhirat, siapa yang nak mendapatkan kemuliaan pada hari akhirat, maka hendaklah dia memperbanyakkan apa tu? Kita sedang ceritakan tentang kebaikan uzlah. Uzlah yang kita maksudkan ni bukan tak nak campur orang semata-mata, bukan. Dia mengasingkan diri daripada kesibukan dunia yang tidak bermanfaat, berpindah kepada menyendiri yang bertafakur dan beribadat. Bukan menyendiri maknanya pasif. Bukan menyendiri maknanya stres sorang-sorang, bukan. Bukan menyendiri maknanya dia depres. Apa lagi? Stres, depres, kompres. Apa lagi nama dia? Express. Lagi apa press? Segala press lah. Saya tak betul yang saya cakap tu. Maknanya tak nak depression. Bukan itu. Menyendiri ni bukannya maknanya kita tak ada kawan. Uzlah tu bukan bermakna kita ni mengatasi kita hidup dalam dilema diri ataupun berlarut-larutan dengan konflik jiwa. Bukan itu maksud dia. Uzlah yang dekat sini ni dia ada kualiti. Uzlah kat sini dia bukan lari daripada sesuatu, tapi mengasingkan diri daripada makhluk-makhluk yang tidak memberi manfaat kebaikan untuk urusan akhirat. Dia bergerak untuk dia beruzlah dengan Allah. Maksud beruzlah dengan Allah ialah memperbanyakkan tafakkur dan memperbanyakkan ibadah. Jadi kalau ada orang dia pergi lari dari kesibukan dunia, dia sibuk dengan hal-hal kebaikan, itu uzlah dalam hidup dia lah. Macam tu. Bertafakkur bukan bertadengkur. Jangan salah dengar. Pagi-pagi ni kalau salah dengar susah juga. Maknanya lah kita. Baik, kita tengok. Kemudian, dan kata orang, bagi Abu Darda, mana amal yang terlebih afdal? Ada orang tanya kepada, kata orang tu maknanya ada orang berkata kepada, bagi tu kepada Abu Darda, mana amal yang terlebih afdal? Maka katanya, kata Abu Darda, tafakkur. Pagi ni dah tafakkur belum? Tafakkur belum pagi tadi?
InsyaAllah dah Ustaz. Itu yang pagi tadi sebelum Yasin tu saya nak ajak sekejap tu. Ingat tadi, perasan tak tadi? Kita tengah cerita tentang apa tadi tu? Tentang dua keadaan. Yang saya sebut tadi. Satu keadaan, seandainya kita tahu, ni contoh saja, bukan kita tahu mati bila. Seandainya kita diberitahu tentang ajal kita. Sekian-sekian lagi 2 bulan. Kan emosi kita terganggu dan sebagainya. Kita mungkin tertekan. Jadi hikmahnya disembunyikan tentang tarikh ajal kita. Baik. Kemudian pada masa yang sama ada keadaan yang berlawanan. Jadi gembira, jadi lupa, jadi lalai kerana tak memikirkan langsung tentang ajal. Kalau tahu pun boleh jadi masalah berat. Kalau langsung lupa pun boleh jadi masalah juga. Jadi kita ambil jalan tengah. Islam ajar jalan tengah. Tidak tahu pada masa yang sama sentiasa mengingatkan diri kita. Kan gitu kan? Itu kan kita tafakur. Ya Allah, rupanya besar hikmah. Kita tak tahu ajal bila. Besar hikmahnya. Sebab kita dah pernah terlihat ataupun terjumpa ataupun berpengalaman. Jadi itu kan tafakur nama dia. Jadi bila kita tafakur, ya Allah. Jadi tak adalah kata, kalau kita dah tahu meninggal dunia kan baik. Ya belum tentu baik kan. Apa yang Allah tentukan pada kita tu insya-Allah yang terbaik kan. Jadi kita ni memang tak ketahui ajal bila. Itu besar hikmahnya. Besar hikmah dia. Baik ya. Tafakur. Kata Abu Darda apa? Mana amalan yang terlebih afdal? Kata dia tafakur. Kerana dengan demikian, maknanya dengan tafakur itu dapat menyampaikan kita, dapat membawa kita kepada ma'rifah, mengenal haqaiqul asya', mengenal banyak hakikat-hakikat perkara. Hakikat kehidupan tu apa, hakikat kematian tu apa, hakikat ibadah tu tujuan dia untuk apa. Bila kita banyak tafakur, insya-Allah dia akan menerobos. Siapa dulu selalu cakap menerobos. Menerobos. Pernah dengar orang cakap menerobos, melangkaui, menembus, dapat meneroka dalam hal-hal yang berkaitan dengan banyak perkara. Dan dengan tafakur itu membezakan antara yang hak daripada yang batil. Kita dapat memikirkan, yang mana hak maknanya benar, yang batil maknanya yang salah. Kita mula dapat membezakan. Dengan ilmu yang kita dah pelajari, kita tafakur, kita dapat membezakan. Ya Allah, rupanya yang aku buat ni, kan dengan proses tafakur kita belajar, kan pelan-pelan kita mula perasan, yang sebelum ni masa aku muda-muda dulu aku buat, salah lah. Rupanya cara aku dengan anak aku dulu banyak silap lah. Mudah-mudahan anak aku jangan ulang pada cucu aku. Kan kadang-kadang ada terdetik begitu. Sebab kita dah mula tafakur. Betul tak? Ada tak rasa macam tu? Contohlah, bukan mesti ada salah. Ni bukan cerita. Tapi kita berfikir, tafakur. Tafakur kan? Ada. Jadi kita mula dapat bezakan yang rupanya fahaman akidah yang macam ni salah rupanya. Saya ingat kan asal semua yang promote kat internet, kursus seminar maknanya semuanya bagus. Rupanya ada beza. Rupanya ada yang satu tu fahaman dia macam ni satu. Sebab kita bertafakur, kita fikirkan, kita mula membezakan antara yang hak dengan yang batil. Rupanya pertikaman lidah, percakaran yang berlaku ni sebenarnya ada hal di sebalik benda itulah. Ada masalah lain sebenarnya yang menjadi punca. Kita belajarlah daripada situ. Baik ya. Dan kita dapat membezakan yang manfaat daripada yang mudarat. Alhamdulillah lah dengan tafakur kita dapat pilih yang mana manfaat. Kalau jalan-jalan ada manfaat, ada mudarat. Kalau majlis Yasin, ada Yasin yang manfaat, ada Yasin mudarat. Bukan Yasinnya, tapi kumpulan bawang tu. Dia ada kumpulan yang dia punya pucuk atas dia semua macam bawang. Itu kumpulan Yasin juga, taman-taman juga. Nama bagus, kumpulan Yasin. Yasin tu dimangsakan, padahal dari awal sampai akhir jumpa, yang tak membawang masa baca Yasin je. Sebelum Yasin bawang putih, lepas Yasin bawang merah.
Dia dah dapat beza yang mana. Bukan dia nak melabel-label, tapi dia nak membeza. Yang mana manfaat, yang mana mudarat. Contoh. Syukur Yasin Gema Nur Iman ni. Apa sebelum Yasin dengan dengan lepas Yasin, alhamdulillah lah, mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan baiklah. Baik cerita dia. Itu contoh bezakan. Kan tafakur. Baik. Dan nyatalah maknanya lepas tu dia akan kenal, dia akan tahu dengan perkara tafakur tadi, atas segala yang tersembunyi daripada afatun nafs. Afat maknanya penghancur, perosak. Nafs maknanya jiwa lah. Maka nyatalah maknanya dengan itu dia dapat mengenal, mengetahui segala yang tersembunyi daripada hal-hal yang boleh merosakkan jiwa. Dengan tafakur, dia boleh mengenali, mengetahui apa sebenarnya yang boleh merosakkan jiwa kita, merosakkan hati kita. Dan daripada gharar ad-dunya. Gharar ad-dunya maknanya tipu daya dunia. Kita dapat bezakan. Oh, rupanya hati-hati dengan kemasyhuran. Tapi jangan pula terburu-buru mencari sembunyi. Kerana masyhur atau sembunyi, dua-duanya ujian dari Tuhan. Macam itulah. Jadi dia tahu membezakan. Kan pelan-pelan macam tu. Melalui yang namanya apa tadi? Tafakkur. Melalui tafakkur. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, bermula fikir itu adalah bagaikan cermin. Kita mula nampak pada kita kan. Engkau lihatlah kebajikan-kebajikanmu daripada kejahatan-kejahatan. Maknanya kebaikan daripada keburukan-keburukan kita. Lihat kebaikan kita daripada apa-apa yang sebenarnya keburukan-keburukan kita. Cermin, nampak semula diri kita. Nampak macam kebaikan tapi rupanya ada keburukan. Nampak ada satu kelemahan tapi sebenarnya ada satu kelebihan yang Allah beri. Tengok balik semula, berfikir. Jadi contohlah ada orang tu kekurangan dia apa? Kekurangan dia apa? Apa contoh kekurangan? Bila dia tafakur, dia fikir, aku ni kaki tak kuat. Ini kelemahan aku, dah 4 tahun ni kaki dah tak kuat dah. Tapi kalau difikir-fikir balik, berapa jumlah kesalahan dan dosa yang Allah telah selamatkan aku daripada melakukannya dengan sebab kaki aku tak berdaya sampai ke sana. Kalau difikir-fikirkan, kalaulah disenaraikan, besok dekat akhirat ada 100 perkara yang aku tak buat. Contohnya saja ditunjukkan asbab daripada kaki yang tak berapa kuat ni. Dibandingkan dengan orang lain yang sedang dihisap dengan kaki yang kuat macam-macam tapi kena soal 100 perkara yang aku tak kena soal sehingga aku dapat selesai dan terlepas daripada siasatan dan hisap itu. Rupanya masih ada keuntungan kebaikan besar daripada kaki yang tak berapa sihat ni. Memang kaki tak sihat ni kekurangan. Memang kaki yang tak sihat ni kelemahan. Memang kaki yang tak sihat ni sebagai satu ujian. Namun kalau kita tafakur, untuk mengeluh memanjang tu rasanya tak wajar. Untuk merasa bahawa kita ni macam tak ada peranan ataupun tak ada kegunaan, rasanya tak perlu sampai macam tu. Ya, memang kelemahan kita akui. Tapi kalau tafakur, alah macam yang saya pernah sebut sebelum ni, walaupun nadanya bentuk macam bergurau kan. Ada orang kata, Ustaz, macam mana saya ni makin berat saya punya kencing manis. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya masih boleh kencing. Bunyinya macam gurau. Kencing manis. Tapi sekurang-kurangnya masih boleh apa? Masih boleh kencing. Ada orang tak boleh kencing. Tak boleh buang air kecil. Kena tebuk sana, kena tebuk sini. Sebab dah tersekat tak boleh keluar. Contohnya. Ada orang kena darah tinggi. Ya Allah. Bila dia tafakur, ya sekurang-kurangnya aku masih ada darah lah. Ada darah tinggi berat. Betul. Tapi bila tafakur, sekurang-kurangnya aku masih ada darah. Alhamdulillah. Tak percaya.
Cuba pergi ke ziarah ke kubur, agak-agak orang-orang yang kat kubur yang telah bersemadi, agak-agak saja. Mereka cemburu dengan kita ke kita cemburu dengan mereka, agak-agak sajalah. Jadi sekurang-kurangnya masih ada darah. Ustaz, kepala saya migraine lah Ustaz. Sekurang-kurangnya masih ada kepala. Walaupun berat, betul. Dan kita bukan merendah-rendahkan sakit itu. Tapi sekurang-kurangnya ada kepala. Jadi kita fikir balik semula. Rupanya dengan tafakur, dia. Macam tadi, membezakan yang mana manfaat, yang mana mudarat. Dia bagaikan cermin, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang mana kita nak melihat kebaikan-kebaikan kita di sebalik kekurangan, kelemahan, keburukan yang ada. Boleh nampak dengan tafakur kat situ. Baik, kemudian dan nyatalah dengan dia pula, dengan dia tu maknanya dengan tafakur tadi, nyatalah, nampaklah dia, mengetahuilah pula dia kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala apabila engkau fikir dalam segala yang dijadikannya. Betul tak? Kita akan memikirkan kebesaran Allah kan? Bila kita nampak satu persatu tu, kita fikir, kita tafakur, kita nampak kebesaran Allah. Itu tujuan dia. Dan nyatalah dengan dia, dengan tafakur tadi pula, segala nikmat-nikmat Allah yang jali, yang besar, yang jelas dan yang khafi. Dan nikmat-nikmat yang kecil-kecil yang tersembunyi. Maka memberi faedah demikian itu kepada segala ahwal, keadaan yang tinggi, yang telah hilang dengan dia penyakit-penyakit hatinya. Dengan tafakur itu akan memberi faedah kepada kita untuk kita dapat menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Dan berdirilah kita, maknanya teguhlah kita terus menjadi hamba Allah yang mana dengan sebabnya kita berdiri atas taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan tafakur. Jadi kita tahu tujuan kita ni hidup nak jadi taat. Kalau ada apa-apa sampai kepada kita, kita tafakur. Di sebalik keburukan, banyak kebaikan. Tapi bukan hanya bercakap. Kalau cakap tu peringkat awal boleh. Alah, di sebalik ujian kan ada hikmah. Itu cakap kita. Tapi hikmahnya apa? Kita keluarkan tafakur. 1, 2, 3, 4, 5. Bila semakin kita tafakur, keluarkan banyak hikmah untuk kita fikirkan, maka kat situ nanti hati kita semakin sejuk. Macam tadi saya contohkan tadi, kaki sakit. Contoh yang saya bawa tadi, ajal kita tidak diberitahu bila. Bukan tidak ditentukan, ketentuan Allah dah ada. Tapi tidak dimaklumkan, beritahu kepada kita. Rupanya hikmah dia, supaya kita tak jadi pasif, tak jadi sedih, tak jadi murung, tak jadi ketakutan. Pada masa yang sama, bukan jadi orang yang lupa diri, lalai, alpa, leka dan sebagainya. Tapi diberi jalan tengah. Tak diberitahu bila mati, tapi disuruh selalu mengingati mati. Kan gitu kan? Tidak diberitahu bila mati, pada masa yang sama diperintah oleh Allah untuk kita sering mengingati mati. Bukankah itu yang paling baik bagi seorang hamba? Jadi kita tafakur, ya Allah, rupanya besar hikmahnya. Besar hikmahnya. Baik, kemudian. Dan tersebut di dalam hadis, ada satu mafhum hadis bahawa bermula tafakur saat itu terlebih baik daripada beribadah 70 tahun dan pada satu riwayat 80 tahun. Untuk menceritakan kelebihan yang namanya tafakur. Ada kelebihan dia. Baik, kemudian kita lihat pula pada muka surat sebelah dalam menceritakan kebaikan-kebaikan tafakur. Apa kata pengarang? Dan kata Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, bermula uzlah itu dengan 2 perkara. Bermula uzlah itu dengan 2 perkara. Pertama, uzlah orang yang suluk maknanya mengasingkan diri, yang mubtadi maknanya peringkat awal, maknanya peringkat pemula, beginner. Istilah mudah gitulah. Macam mana cara dia beruzlah, bersuluk, bersendiri tu? Iaitu uzlah dengan jisimnya, dengan badannya,
dengan fizikalnya, dengan otaknya, dia uzlahkan diri daripada segala aghyar. Aghyar ni tahu apa aghyar? Dalam istilah-istilah orang-orang ahli sufi ataupun kita sebut ahli tasawuf, apa-apa sahaja selain daripada Allah dipanggil aghyar. Kullu ma siwallah. Apa-apa sahaja selain daripada Allah dipanggil dengan satu apa kita sebut satu label lah, satu gelaran aghyar. Maknanya apa-apa selain dari Allah. Jadi uzlah untuk peringkat yang pertama macam mana? Dia asingkan jisim dia daripada apa-apa selain daripada Allah. Menyendiri. Itu bentuk yang pertama. Yang kedua, uzlah orang yang muntaha, yang berada di peringkat tinggi, yang muhakkik. Yang muhakkik ni boleh kita terjemah apa? Orang yang betul-betul memahami, menghayati, memperhalusi hakikat dan bentuk sebenar uzlah. Kita sebut sebagai muhakkik lah. Orang betul-betul yang memahami. Baik, uzlah dia macam mana bentuk dia? Uzlahnya ialah dia beruzlah menyendiri. Bukan mesti dia menyendiri tu secara fizikal, jisim dia. Kadang-kadang dia dekat rumah juga. Kadang-kadang dia dekat masjid juga. Kadang-kadang dia berada di tengah-tengah masyarakat juga. Tapi jiwa dia betul-betul beruzlah dengan Allah daripada apa-apa sahaja selain daripada Allah. Maknanya walaupun dia hidup di tengah-tengah manusia, tapi pengharapan dia solid semata-mata kepada Allah. Walaupun dia berada di tengah-tengah jemaah, tapi keinginan dia tu solid semata-mata nak rida Allah. Dia dah tak peduli apa pun tentang rida manusia, pandangan manusia, persepsi manusia, ejekan manusia, pujian manusia, penghargaan dari manusia, pemberian dari manusia. Apa sahaja daripada makhluk, dia dah kosong. Jiwa dia dah kosong. Kerana jiwa dia betul-betul beruzlah. Yang ini kata pengarang, uzlah dalam bentuk yang kedua. Mungkin saja orang yang di peringkat yang pertama, dia perlukan uzlah dalam bentuk pertama tadi. Dia asingkan jisim dia, dia asingkan badan dia, dia asingkan diri dia, dia asingkan kesibukan dia daripada join kesibukan-kesibukan duniawi yang tak bermanfaat. Untuk peringkat awal, dia asingkan diri daripada apa saja selain daripada Allah. Jadi dia tak nak ada kesibukan yang melalaikan dia daripada tafakkur dan ibadah. Peringkat pertama. Tapi bila dia dah lama-lama, dia dah mujahadah, dia dah belajar, dia dah menyendiri, sampai kalau dia berada di tengah khalayak orang pun sebenarnya jiwa dia sedang beruzlah. Orang tengok dia berada di khalayak ramai, tapi rupa-rupanya jiwa dia semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah masuk peringkat yang muntaha, yang muhakkik. Tapi mungkin dia kena ada latihan lah. Dia lalui lah jalan-jalan liku-liku mengasingkan diri secara fizikal dulu. Sebab kita kan tak mampu kan. Kita mungkin terganggu dengan, kita sedikit terganggu tau. Kita terganggu juga sedikit nakkan penglihatan manusia. Kita bimbang nanti orang, kita bukan bimbang, kita terfikir kalau kita pakai baju tak kemas, orang akan tengok kita tak kemas. Kita cakap tersalah, orang mungkin akan melihat bahawa kita punya percakapan tak kemas, tak sopan, tak tertib. Kalau kita berjalan duduk dengan cara yang salah, kita akan ini. Jadi kita masih ada terfikir-fikir juga tentang pemberian orang, percakapan orang, persepsi orang. Sedikit akan ada ganggu sikit. Hati kita tu ada. Sedikit mesti ada. Mesti ada sikit. Tapi orang yang sampai kepada peringkat muntaha muhakkik ni, dia memang beruzlah terus hatinya kepada Allah, yang dia tak peduli selain apa-apa saja selain daripada Allah, dia tak peduli. Tak peduli bukan maknanya langgar semua benda. Tak peduli bukan maknanya menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Mana ada orang yang beruzlah kepada Allah tapi mementingkan diri sendiri. Sedangkan mementingkan diri sendiri itu adalah larangan Allah.
Jadi dia solid betul, memang buat apa yang Allah perintah. Jadi menjadikan dia tu seolah-olah macam se-ideal hamba Allah. Seolah-olah gambarannya macam tu. Tapi ya Allah, perkara ini untuk dilakukan, Masya Allah, bukan mudah. Bukan mudah. Tapi kesan baik dia banyak. Tapi jangan salah sangka pula, oh maknanya uzlah, maknanya dia tak campur orang, Ustaz. Bukan gitu. Bukan gitu maksudnya. Ustaz, saya ada seorang kawan, Ustaz. Kenapa? Dia dulu masa mula-mula GNI ada, dia ada. Tapi lately ni lepas dah masuk muka surat 24 ni, dia terus tak datang kelas, Ustaz. Oh, mana dia pergi? Dia dah beruzlah, Ustaz. Oh, rupanya dia faham separuh. Beruzlah maknanya terus menghilangkan diri. Menghilangkan diri. Kan saya sebut tadi, uzlah itu, pengarang ni dalam bab uzlah, dia menekankan tentang tafakkur. Beliau menerangkan tentang pentingnya beribadah. Beliau menerangkan maksud uzlah bukan semata-mata mengasingkan jisim badan. Ya, ada orang berusaha dengan bentuk begitu. Dia asingkan jisim dia, badan dia, percakapan dia dari khalayak ramai kerana dia bermula untuk belajar bagaimana mengkhususkan diri dengan bertafakur dan juga namanya beribadah kepada Allah. Tapi sampai satu peringkat bila dia dah latih, nanti bila dia campur kepada manusia pun hatinya masih lagi beruzlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bercampur dengan makhluk tanpa ada makhluk mengganggu tumpuan dia untuk mendapatkan redha Allah dan terus bertafakur dalam setiap perbuatan dan percakapan dan aktiviti seharian. Kita nak kalau boleh macam itulah. Dalam bercampur dengan orang, hati kita beruzlah sebenarnya. Dalam kita berinteraksi dan berurusan dengan orang untuk keperluan hidup kita, kita dalam keadaan kita tidak putus beribadah dan tafakur hati kita kepada Allah. Jadi salah satu jalan tafakurnya, inilah majlis ilmu ni salah satulah. Kita doalah mudah-mudahan dia jadi betul-betul jalan tafakur lah. Kita mengharap dan berusaha. Tapi kan usaha kita kan tak sempurna. Dan jangan bimbang untuk jadi sempurna tu, jangan bimbang. Kita mesti buat pembaikan saja. Biar nanti Allah yang berikan kita ruang untuk menjadi yang lebih baik. Kita jalan je terus, jalan. Ini majlis kita ni, GNI ni banyak kelemahan. Kalau cerita kelemahan, kita ni sendiri banyak kelemahan. Masih banyak kelemahan. Tapi kan kita bergerak dengan segala kelemahan dan kekurangan yang kita ada, kita cermin untuk melihat banyak kebaikan yang boleh kita bergerak. Jadi gerak sajalah. Ada orang kata kelas ni kurang sebab dia kurang penghayatan. Kelas ni kurang, kelas ni kurang, kelas ni kurang. Selagi mana bendanya bukan salah dan jenayah yang disengajakan, jalan je lah. Nak cerita sampai sempurna betul baru jalan, memang tak ada lah. Kita nak tunggu sampai perfect. Yang belajar semua sempurna, perfect adabnya. Yang mengajar pula perfect ilmu dan ketepatannya. Lepas tu facilities nak lengkap, selengkap-lengkapnya. Kalau gitu memang gangguan banyak lah. Lalah akhirnya jawapannya tak buat apa benda pun tak jalan. Apa perkara pun tak jadi. Sebab tu ikhlas ada peringkat-peringkat. Uzlah ada peringkat-peringkat. Macam itulah. Sebab ulama' kita pun tahu ada orang dia meniti satu peringkat ke satu peringkat. Manusia. Kemudian kata pengarang lagi. Ustaz, nak tanya apa maksud aghyar tadi Ustaz? Kullu ma siwallah. Apa-apa saja selain dari Allah. Kata lain makhluk, Ustaz kan? Boleh? Asal daripada perkataan Roy. Ya, betul. Ustaz, sedikit daripada tafakur dan beruzlah ni kan. Tak tahulah yang saya rasa saya rasa untuk diri. Dia menimbulkan rasa hati-hati, berhati-hati. Memang betul lah kita masih terfikir tentang pandangan orang semua kan. Tapi dia ada satu part berhati-hati bila back balik cepat-cepat pada Allah. Boleh? Kita mengambil berat juga tentang bagaimana cara apa respon yang bakal orang berikan dengan perbuatan kita. Pada masa yang sama kita bawa hati kita kembali on track. Tujuan kita redha Allah. Tapi
tidak kita mengetepikan, buang terus tentang apa pandangan orang nanti pada kita, apa persepsi orang, apa respon orang terhadap sesuatu dari kita, itu penting juga. Tetapi kita segera tahu tujuan kita ialah bukan kerana orang itu, tapi kerana respon orang itu apakah akan mengganggu tumpuan kita mendapat redha Allah. Contoh, kita nak tuang air ni. Kalau air ni tumpah, orang nampak air ni. Contohlah, kita buka tingkap, kita nak campak sampah kat luar tingkap kan. Kita kata ni ada orang nampak tak? Kita bimbang tentang persepsi orang kepada kita. Tapi patutnya ialah tentang kita bimbang orang tengok kita buang sampah atau orang ambil gambar viral kan. Kebimbangan kita tentang orang tu untuk permulaan, pertimbangan dan tafakur kita tu okey saja. Tapi dengan sebab kita, hati kita uzlah kepada Allah, patutnya kita tak perlu fikir, orang nampak ke orang tak nampak, orang suka ke orang tak suka. Yang penting perbuatan itu Allah redha atau tidak dulu. Jadi katalah orang tak nampak, kita pun buang. Kan bendanya tak redha Allah, bukan redha Allah cara gitu. Tapi kalau kita buat, kita tak buang sampah lah, nanti orang nampak. Pun tak kena juga. Walaupun Allah redha, walaupun itu adalah perintah Allah, jangan buang sampah merata-rata mengotorkan. Tapi kita masih, tujuan kita ialah sebab bimbang orang nampak. Masih ada orang tu. Kerana orang itu. Jadi kita nak, kita buat atau tidak buat, pertimbangan kita solid sebenarnya apakah yang itu diredai oleh Allah. Tapi untuk permulaan sebagai latihan, tentang persepsi manusia tu masuk juga dalam pertimbangan kita. Ini kalau aku buang ni orang nampak ni mati aku. Contohnya gitu kan. Ataupun tak ada orang nampak. Buang je lah tak ada orang nampak. Jadi buang pun mungkin jadi salah. Tak buang pun mungkin jadi salah. Salah tu bukan pada buangnya tu. Tapi pada awak buang dan tak buang. Kerana siapa? Kita nak macam tu. Supaya hati kita ni, kebimbangan kita tu pada redha Allah, bukan pada urusan orang nampak atau tak nampak. Contohnya macam itulah. Contoh simple, buang sampah kat luar tingkap dan sebagainya. Macam itulah. Baik. Jadi kata pengarah, maka apabila i'tizal, uzlahnya orang yang salik itu daripada segala aghyar, dan dia berhadap hatinya, nampak? Hatinya berhadap kepada Allah, maka zahirlah nanti segala ajaibul malakut, dan dikurniakan hikmah dan fahamlah ia daripadanya. Ajaibul malakut tak apa, kita tak payah sentuh dulu. Dan tiada kejadian yang terlebih daripada ini dan tiada manfaat yang terlebih daripadanya. Selama mana ada hati itu di bawah tutup akuan. Di bawah tutup akuan maknanya tunduk, tawaduk dan akur. Aku tu mengaku, keakuan. Mengaku maknanya akur. Tiadalah melihat ia akan sesuatu daripada asrar rahsia-rahsia ini dan tiadalah dia bercahaya dalamnya cahaya anwar, yakni cahaya-cahaya yang banyak. Jadi dengan catatan nak difahamkan kepada kita bahawa besarnya kebahagiaan dan besarnya kebaikan daripada amalan yang namanya beruzlah fizikal disusuli selepasnya beruzlah hati untuk kita banyak tafakur kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah berikan kita banyak ilmu dan kefahaman. Tahniah kepada semua. Semoga semua urusan yang nak diuruskan pada hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Dengan itu, saya kembalikan semula. Mudah-mudahan manfaat, salam ceria, salam mahabbah. Dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun bersama kita di tahun baru pada hari ini untuk membimbing kita dengan bacaan Yasin, doa dan juga syarah daripada terjemahan Hikam Jawi. Jadi asbab kita membaca Yasin dan doa bersama tadi mudah-mudahan kepada yang diuji, mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna insya-Allah. Terima kasih juga kepada Al-Fadil Ustaz atas syarah tentang daripada kitab terjemahan Hikam Jawi. Kita masih lagi di tajuk uzlah
Semoga kita sentiasa dapat memilih, kita dapat membezakan yang mana boleh memberi manfaat, yang mana yang boleh memberi mudarat kepada kita. Jadi semua, moga kita semuanya dikurniakan dengan hati-hati kita supaya kita sentiasa dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruskan bersama dengan kuliah Al-Fadil Ustaz pada setiap hari Isnin dan Khamis di kuliah subuh. Terima kasih kepada tim Isnin dan Rabu. Isnin dan Rabu kuliah subuh. Jadi teruskan bersama untuk kita bersama dengan syarah daripada kitab terjemahan Hikam Jawi. Dan terima kasih kepada tim Gema Nur Iman yang telah pun menyediakan platform untuk kita pada pagi ini. Terima kasih kepada para sahabat pencinta ilmu, muslimin muslimat yang sentiasa istiqamah mengimarahkan kuliah-kuliah Gema Nur Iman. Moga tahun ini, tahun baru 2024 ini, setiap langkah kita dipenuhi dengan petunjuk. Kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan moga kita sentiasa dalam perlindungan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada gambar sana tu, selamat tahun baru dari tim Gema Nur Iman, dari nama-nama yang tersenarai. Jadi ada yang setengah tu mohon letakkan nama di setiap gambar, ada yang tak kenal lagi, sebab kita ni dari seluruh negara dan juga termasuk Singapura dan Brunei. InsyaAllah pihak admin akan ikhtiarkan sebab kita masih tak dapat bersua secara fizikal ni di alam maya dan masih lagi tutup kamera. Jadi insyaAllah suatu hari kita dapat bertemu untuk bersua muka, insyaAllah jika diizinkan Allah. Dan kuliah kita seterusnya nanti pukul 8.15 minit, lebih kurang 12 minit dari sekarang, iaitu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi Agung Rasulullah. Jadi kepada para jemaah yang ada kelapangan waktu, teruskan bersama dengan kuliah duha sebentar lagi. Kepada yang ada urusan mungkin tahun baru ini, banyak urusan-urusan keluarga dan sebagainya, moga Allah permudahkan di manapun kita berada. Jadi kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan sekali lagi mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf zahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.